Tuan ada pengalaman tengok harimau jadian tak dalam silat? Harimau jadian saya tak pernah tengok. Orang kena rasuk macam tiba-tiba jadi harimau tu saya pernah. Itulah. Belajar macam-macam. Lepas tu, saya duduk tengah mengajar silat ni. Okey, tu ya, Zat tengah mengajar. Tiba-tiba seorang ni naik syekh macam mana tak? Duduk macam harimau pula dah. Orang. Apa pula dah? Dia punya kawan-kawan dia seorang dua tangkap dia baling macam tu je. Kejadian kat Kulim. Dekat SMKK Kulim. Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim. Dia campak je 2-3 orang tu. Dekat Padang tepi surau sekolah tu. Harimau jadian saya sama tengok. Tapi orang yang dia merangkak, dia macam harimau, kuku-kuku dia macam tu. Aku tak kenapa ni? Itu salah satu ujian lah, salah satu dugaan buat mengajar silat. Mengajar silat ni macam-macam orang kita hadap. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu dia punya orang tu punya latar belakang. Kita pun tak tahu orang yang kita ajar tu dia pernah belajar apa sebelum-sebelum tu. Kan? Hadap je lah. So apa yang kebetulan ada warden asrama tu ustaz. Kan? Dia serang saya memanglah yang budak apa ni? Orang yang kena rasuk tu dia serang saya. Alhamdulillah lah. Bolehlah tepi-tepi sikit apa patut. Kan? Lepas tu tangkap kunci dia, tak nak bagi dia bergerak. Tapi kuat tu dia punya ni. Dia rasuk tu. Rasuk dengan entah ilmu apa tadi belajar dulu ni. Panggil tu ada ustaz datang. Ustaz tu nasib baik dia warden tu. Datang baca-baca dia mula sedar-sedar balik. Okey lah tu. Itu je lah. Salam tu biasa tak bersyukur. Yang panggil pakcik tadi kena blok tak? Muhammad Aswad, terima kasih, subhanallah. Macam mana lah kena ekstrim ya? Kalau ada ACL payahnya turun bukit-bukit. Boleh. Macam mana sampai 8 skru? Bola. Rawatan ACL cara ubat kampung. Adakah daun temu tulang boleh pakai? Tanya je. Tak boleh. ACL adalah tendon yang putus. Urat yang putus. Urat tendon. Okey, macam getah yang putus. Okey. Dia boleh kalau kita berguna rawatan kampung, dia boleh mengurangkan anda punya sakit. Tapi dia tidak boleh merepair anda punya tu. Makin lama makin rosak sebab anda punya tulang tu bila dia punya ni dah terputus, dia akan ni sampaikan dia bergerigi. Anda punya tulang lembut tu yang putih tu dia akan belaga dan bergerigi. Jadi tak boleh. Kalau ACL apa nak jadi pun operate lah, tu cerita dia. Operate, dia akan ambil satu otot kita dekat peha ke dekat mana, dia akan ambil satu otot, lepas tu dia akan skru sini. Saya waktu saya kena operate ACL tu kan, dia tak tidurkan saya kan, tapi dia kebas lah. So kita tengok lah doktor pakar tu dia sambil buka radio. Selamba je dia dalam bilik operation theater tu, dia sambil buka radio je, relax kan. Lepas tu dia buat saya punya lutut dia sebiji macam orang repair motor. Dengan ketuk tong. Dia guna skru tu. Tu dia sebiji macam orang repair motor. Cakap tu terang. Kita pun tengok tak rasa apa, tapi kita nampak kan. Lepas tu hilang bius. Hilang bius, saya punya tak tahan, meleleh air mata, jenuh meraung saya. Sakit. Sakit. Dia punya meraung sampai suara tak nak keluar. Sakit sangat. Memang sakit sangat. Tobat lah. Kan? Belah Kulim Baat duk mengajak kita. Topi cowboy, misai besar. Terima kasih. PUBG team. Saya rasa Cameron Highland kurang sejuk macam tahun 80-90-an dulu. Betul, saya setuju. Cameron Highland kurang sejuk. Dia punya kawasan dah botak lah. Teruk sangat dah. Nak sejuk macam mana lagi dah? Habis semua dah jadi ni, tanah haram pun banyak sana. Kan? Apa ni, kebun-kebun haram banyak, besar pula tu. Mawas tu apa? Mawas tu binatang. Ustaz tu depan rumah surau masa tu tuan. Ya betul. Ligamen putus, betul-betul. Okey, kejap. Ada 60 komen. Hakim Magician, ilmu tuan hebat, saya amalkan semua. Subhanallah. Ilmu saya tak hebat. Itu ilmu Allah. Allah yang maha hebat, saya tak hebat. InsyaAllah semoga manfaat. Saya hanyalah penyampai saja.
Tuan boleh pumping lagi tak? Boleh. Nak pumping tepuk belakang boleh. Pumping tepuk belakang. Sampai sekarang boleh buat lagi. Pumping tepuk belakang. Berapa kali live dah saya tunjuk. Kan? Tak larat kan? Saya ada kayu sedut bisa. Arwah nenek bagi betul ke kayu tu boleh sedut bisa? Cuba. Cubalah. Bagi kena gigit bisa mana-mana tu. Letak bisa kalajengking ke apa ke. Lepas tu ambil lah. Cuba tengok. Expand mawar tu apa binatang? Tu apa kebaikan biji bunga? Oh, bunga telang bagus. Kenapa ACL tu accident ke? Bola. Kan? Main bola, orang cantas, terpelanting saya, nak bangun, alamak tak boleh. Tengok-tengok, dah kenapa lutut aku ni? Waktu tu rasa sakit, kebas. Lepas tu ingatkan bengkak-bengkak je. Kan? Lepas tu bila dah hilang, sapulah minyak-minyak apa, hilanglah sakitnya. Lepas tu makin lama, kenapa aku punya kaki ni tak macam kebiasaan? Nak langkah longkang pun rasa dia tak stabil. Kan? Kat situ saya mula satu. Yang peliknya, saya punya ACL ni, ligamen saya ni putus kat ACL ni, tahun 2008, 2007, 2008. Lebih kurang macam tu kot. Tapi saya operate tahun 2011. 2011 lebih kurang lah, 2011 macam tu lah. Punya lama saya biarkan. Dekat mana main bola tu? Dalam camp. Masuk umur berapa tu kena ACL? Baru lagi. Tuan buatlah kursus cindai. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Walaupun saya ada ilmu tu, saya tak layak mengajar. Kena ingat tu. Dia sesuatu ilmu tu tak semua benda kita tahu dan kita layak mengajar. Tak. Sebab tu jangan jadi maha guru sendiri. Saya tengok zaman sekarang ni, ramai orang nak jadi maha guru ekspres. Dia kononnya dia dah rasa dia dah khatam ilmu. Kononnya dia rasa dia dah khatam ilmu. Lepas tu dia nak jadi maha guru sendiri. Sedangkan dia tak layak lagi untuk mengajar. Cuba ambil kisah Imam Nawawi. Sebab itulah saya kadang-kadang saya senyum saya tengok anak-anak murid silat yang junior daripada saya, tiba-tiba nak jadi maha guru sendiri. Kau tak jumpa aku tak apa. Aku jumpa aku sepak kau depan mata. Kan? Kamu kata kamu nak berdakwah, tapi punya bukan itu kan dakwah, itu nafsu. Dia macam ni. Ambil pengajaran kisah anak murid Imam Nawawi. Ada seorang tu, nama anak murid Imam Nawawi tu adalah Imam juga. Satu hari ada satu penduduk panggil Imam, bukan Imam Nawawi. Anak murid Imam Nawawi ni pergi mengajar di satu tempat. So anak murid Imam Nawawi ni, kan, walaupun dia sudah belajar sikit dengan Imam Nawawi, anak murid dia ni pergilah mengajar. Niat dia baik, dia pun mengajarlah. Kan? Berita tu sampai kat Imam Nawawi. Sampai kat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Ibnu Hajar kisah dia. Lebih kurang. Lepas tu Imam tu kata, Imam tu hantar anak murid yang lain, kata pergi tanya soalan. Bila tanya soalan, tak boleh jawab. Selepas pada tu Imam tu belajar balik dengan Imam Nawawi 40 tahun. 40 tahun. Dia rasa dia pandai dah. Sebab tu lah kata, belum masa dia. Masuklah saya. Walaupun saya dah bengkung hitam, silat gayung, dah cula, dah tinggi, dah khatam sana, khatam sini. Tapi adakah Tok Guru saya mengizinkan pula saya untuk mengajar? Belum lagi. Tak layak lagi. Okey. Tu kita ambil pengajaran daripada ulama-ulama zaman dulu. Kan? Ini pandai sikit. Lantik diri sendiri. Aduh, macam-macam budak-budak sekarang ni. Jangan kena test kan? Hadap. Okey. Apa ni? Tuan ingat tak tuan tinggal kami dalam hutan selai sepinggang? Bila? Tak baik tu cakap macam tu tau. Bila saya tinggalkan korang selai sepinggang ni? Macam mana tuan boleh kenal dengan Tok Guru tuan? Cari. Saya lah pusaka gayung, saya pun gayung Malaysia, saya pun silat ni macam tu lah. Memang marah tapi dapat ilmu. Bila perindu sepi saya tinggalkan korang dalam hutan ni, selai sepinggang. Cuba cerita dia. Bila? Ish, tak baik tau.
Tuan pakai sarung kan? Bukan sarung ni, kain apa? Kain apa panggil ni? Alah, seluar batik tu yang buat tidur tu. Macam nak cari guru silat yang layak tuan sebab takut salah guru. Cari yang terbukti. Sama je. Orang pergi mana-mana pun, apa-apa nama perguruan pun, kau nak cari terbukti, betul tak? Tuan, orang pencen boleh belajar silat ke tak? Boleh. Anggaplah sebagai senaman. Tuan, malam Sang Nila Sakti tu tuan tak turun. Macam mana saya nak turun? Saya ada dekat stadium. Ada dekat stadium. Apacino. Apa ni? Saya dah cuba minyak lintah dengan kopi Handsome. Lain macam betul, jujur saya katakan. Alhamdulillah, semoga bahagia. Padu Okay. Guru silat level mursyid lagi tak? Ada. Tuan boleh share tip rutin makan tuan setiap hari. Rutin makan. Pagi-pagi elakkan breakfast atau boleh jangan breakfast. Itu rutin saya yang pertama. 4 jam pertama, aku dah malam ni saya jadi pakar nutrition pula. Tiba-tiba tu lah kata seronok je duduk dalam TikTok ni, tiba-tiba boleh jadi pakar semua benda. Tak adalah, ini perkongsian. Dan saya pun belajar sikit-sikit, tengok belajar orang sana sini. Correct me if I'm wrong. Apabila kita bangun daripada tidur, 4 jam pertama selepas kita bangun, kita punya cortisol, CORTISOL, dalam badan berada dalam keadaan puncak. Jadi anda tak perlu makan apa-apa ketika itu. 4 jam selepas bangun tidur. Okay? Cortisol. Dalam badan kita tu. Badan kita memang dah preparekan diri kita. Waktu kita tidur, badan kita akan sediakan diri kita untuk tenaga-tenaga apabila kita jaga. Okay. Bila kita terjaga, lepas tu kita pun pergi ikutlah ajaran Mak Saleh yang tak betul. Kan, ajaran orang Eropah yang tak apa-apa, wajib breakfast. Itu sebenarnya ajaran yang sangat-sangat salah kerana mereka hanya nak mereka nak jual produk mereka waktu pagi. Dia kata breakfast is the most important of the day, kepala otak dia. Rupa-rupanya benda tu salah. Memang kita kena brainwash daripada dulu. So pengajaran kepada 800 orang mendengar ni, dengar kata-kata saya, skip breakfast. Skip breakfast. Itu rutin makanan yang baik. Okay. Nak minum air, silakan. Cuma jangan air bergula. Contoh, air halia macam saya minum ni. Kan? Teh O kosong, boleh. Kopi O kosong kau, boleh. Jangan bergula. Air lemon kosong, boleh. Ambil madu 1 sudu ke bubuh dalam suam, boleh. Cukup air. Jangan breakfast. Dan ini soalan daripada Rizka Haikal ni, dia tanya rutin makanan saya cerita. Bila saya dapati, terima kasih Aswad. Bila saya dapati bahawa rupanya nutritionist dunia yang jujur bagi tahu breakfast benda yang merosakkan badan kita. Okay, so kita jangan ikutlah ajaran yang tak betul, kita cuba ikut ajaran yang baik. Setuju? Okay. Dan kalau boleh makan tengah hari tu dilewatkan. Dah, itu je rutin dia. Kan? Makan malam, macam mana atuk nenek kita dulu? Atuk nenek kita dulu duduk, moyang kita dulu tak ada elektrik kat rumah. Jadi, guna pelita, dapur, yang gas tu. Guna apa tu? Lampu gas ataupun guna pelita dekat rumah. Rumah besar pun pakai pelita ataupun pakai lilin lah zaman dulu. Malam saja pukul 8, pukul 9, dah tutup dah semua tidur. Kita punya rutin pula, tak mana-mana ajaran kita dapat, pukul 9 malam baru nak makan. Pukul 11 malam bantai nasi lemak. 11 malam bantai nasi lemak. Saya pun tak tahu pelajaran mana kita dapat. Pukul 12 tengah malam, roti canai 2 keping. Zaman berubah, membuatkan rutin kita berubah dan merosakkan badan kita. Malam, nak makan malam, hanya makan sebelum maghrib. Sebelum matahari terbenam. Sebab itu anda tengok, Cina-Cina tua, orang Cina-Cina tua, sampai sekarang, dia orang petang dia orang makan. Sebelum malam. Betul tak betul? Lepas tu pagi-pagi, dia buat tai chi lah, dia berjalan lah. Kan? Nyonya-nyonya, apek-apek tua kan. Kan? Dia berjalan pagi-pagi. Kita
Macam bab jalan tu, tai chi ke apa memang tak buat lah pagi-pagi kita ni. Kan? Senaman orang tua kita memang kita tak buat lah. Kerja kita melantak aja kita. Makan, tak ikut masa. Itu merosakkan badan kita. Okay? Itu perkongsian ringkas daripada saya. Semoga bermanfaat. Kita ni lah. Cuba amalkan. Tuan boleh bagi tip temuduga akhir tentera darat. Buatlah apa yang patut. Saya takkan bagi tip. Redah je. Ada rujukan tuan-tuan. Okey, kalau anda pergi dekat tu, anda dekat dalam TikTok tu ada, anda cari Dr. Eric Berg. Dr. Eric ERIC Berg BERG. Ataupun anda boleh buka dekat yang merah tu, Y tu, Eric Berg. Tu salah seorang pakar dunia. Juta orang kat dunia follow dia dan dia punya view pun berjuta-juta dan dia punya penerangan tu jelas, sangat jelas. Okey, clear eh? Sahur macam mana pula? Sahur makan sikit dia. Mana ada dalam pelajaran kita sahur makan banyak? Setuju? Sahur tu dah jadi IF. Intermittent fasting. Okay. Baru makan burger tuan. Dah agak dah. Kau 1.5 kau bantai burger. Okay. Orang Pantai Timur pagi-pagi dah nasi minyak. Betul lah. Tapi cuba tengok dia makan pukul berapa. Orang Kedah ni pun, kalau dulu orang Kedah dia makan pulut dengan ikan masin. Kenapa pulut? Kenapa beras pulut dia akan cair. Dia akan dihadamkan perlahan-lahan di dalam perut tu. Dan dia memberi banyak tenaga. Sebab dia makan pulut ikan masin sebab nak buat bendang, buat sawah. Hadap panas, hadap apa semua. Dah benda tu boleh tahan sampai tengah hari. Pulut tak basi. Biar ke petang boleh. Kita tengok rutin hidup orang. Betul. Orang Pantai Timur pagi-pagi makan nasi minyak. Tahu tak lepas tu dia ke mana? Kita kena tengok tu. Lepas tu dia ke mana? Lepas dia makan nasi minyak ke nasi dagang ke apa. Lepas tu dia ke mana? Kita bantai nasi dagang terbaiknya pagi-pagi breakfast. Lepas tu terlentang depan TV. Ini exercise kita, exercise ni. Exercise tekan remote. Ini exercise kita. So rutin kita berubah. Kan? Lepas tu orang tak tanya pula. Kalau orang zaman dulu kat Pantai Timur, kalau dia makan pagi-pagi, dia makan berat, next meal dia pukul apa? Makanan seterusnya dia pukul apa? Lambat lagi boleh makan. Setuju? Tuan, story tuan nama. Saya nak story apa? How are you, Major? Yeah, swim teacher Miss Nina. I'm fine, thank you very much. Tuan, kopi Alan Semi tu kalau minum sehari 2 sachet jadi apa tuan? Jangan cari pasal. Tapi kalau rasa nak minum. Saya tak kata apa, tapi saya tak pernah ajar macam tu. Tuan dengan Abang Jebat banyak ajar kami di asrama SMKK dulu. Oh, ya. Yalah. Betul. Okey, faham. Ya. Lama dah ni. Ni kisah tahun 93. Ya kot, 93. Story tuan pasal hantu kesangta. Dekat Tasik Chini betul ada naga. Saya pun tak tahu, tak pernah tengok depan mata. Tapi begitulah yang dikatakan daripada dulu. Dia macam ni, saya tak risau sekitar Tasik Chini tu ada naga atau tak ada naga. Dan yang penting dekat ni Tasik Chini, tak penting Tasik Chini tu ada naga atau tak ada naga. Tak penting sebenarnya. Yang penting, apa jadi kat hutan tepi Tasik Chini tu, naga pun lari. Hutan-hutan tepi Tasik Chini, keliling Tasik Chini tu apa jadi? Korang scroll, korang cari maklumat. Yang ada dalam ni tak kisahlah kau polis ke, jabatan kerajaan ke apakah. Saya dah cakap ni, saya masih bangga. Cuba tengok jap apa yang ada dekat keliling Tasik Chini tu. Hantar drone sikit tengok kau daripada atas. Apa jadi dengan hutan tu? Itu jangan kata naga. Dewa pun lari. Okey. Hilanglah dia punya seri Tasik Chini tu. Senyum juga, gelak juga. Kan? Rupanya dah gondol tanah situ kan. Aduh. Tuan, bujang boleh minum Alan Semi ke? Boleh. Orang bujang bila dia minum kopi Alan Semi, dia akan lagi cepat nak kahwin. Jadi mungkin dia akan cepat kahwin. Jadi minumlah banyak-banyak, insya-Allah. Tuan, gubeh jom, kemarau ni kan Oh lah.
Sekarang musim kedah dah masuk musim kemarau. Gajah dah mula turun dekat tepi air dah. Okey. Nanti saya pergi. Okey. Nanti saya masuk hutan tu. Askar Melayu dah ada kan sebelum mereka? Ya, Askar Melayu adalah regimen pertama ditubuhkan iaitu pada 1 Mac 1933. Hanya tahu-tahu kan tahu. Tak lupa ubat tradisional untuk darah tinggi. Alamak. Gajah turun dalam kampung dah. Itulah. Gallardo Nikesi, tuan, geng pembalak tak kena kacau jin ke? Asyik kita yang jalan-jalan dalam hutan je kena kacau. Nak buat macam mana? Berapa ramai kawan geng pembalak yang anda kenal? Itu soalan yang kedua. Saudara Gallardo Nikesi. Kan? Bagus soalan tu. Saya suka soalan ni. Tuan, geng pembalak tak kena kacau jin ke? Asyik kita je kena kacau yang masuk jalan-jalan ni. Soalan saya tanya balik. Berapa ramai kawan-kawan anda daripada golongan pembalak? Kerana saya kenal geng pembalak, baik dekat Johor saya kenal, kat Kedah kenal, kat Baling pun ada kenal, ni pun kenal. Dia apa kena tu? Malah dia punya lori apa nama tu? Apa tu? Saya tak tahu sebut lah. Dia punya mesin tu yang kepit kayu balak angkat tu. Dia cerit, dia angkat je tu. Dia ada kuku dua tu, macam kumbang tu kan. Pernah diterbalikkan macam tu oleh jin hutan. You kan angkat benda tu terbalik kan? Terbalik macam tu. Confuse je orang. Macam-macam. Bawa apa ni, backhoe. Start nak potong je mati. Nak rapat dengan pokok tu je mati. Banyak cerita ni. Aku nak cerita banyak. Macam tu. Ramai je geng pembalak yang kena kacau. Tapi bukan seluruh hutan tu ada jin setan. Termasuk kat tempat itu, terkena lah. Kan yang mana tempat kosong lah. Tak ada apa pun. Kan? Ataupun mungkin kerana kita ni kena kacau dengan jin, kena usik dengan jin, kerana kita pun ada perangai macam jin. Contoh macam saya lah, mungkin saya pun ada perangai macam jin. Jadi jin pun kata, geng ulama ni. Sebab tu dia datang, dia tunjuk muka tu. Ini geng aku ni, perangai lebih kurang macam aku. Macam tu lah, lebih kurang lah. Mungkin. Kan? Lepas tu asyik kita kena kan. Tak apa, mengaku nakal tak apa bang. Macam saya mengaku nakal tak apa. Jangan pura-pura suci, tak baik. Pura-pura suci ni, kata orang jantan-jantan kabret dan pura-pura suci tak guna. Kan? Tuan, apa amalan untuk mudah menghafal? Tahu tak, soalan ni saya suka dan jawapan terbaik nak tahu jawapan tu. Jangan dapat pada meja fitri, anda tak akan dapat. Sebab saya ada style saya sendiri. Tapi anda soalan saudara Isma tanya, apa amalan untuk mudah menghafal? Jawapannya ada pada guru-guru tahfiz. Tanya mereka. Kerana benda yang paling susah nak hafal Al-Quran. Dalam Al-Quran tu, seni bahasa, dia punya bahasa dia terlalu tinggi. Kalau Al-Quran punya bahasa tu, level sastra biasa saja, ataupun dia punya kata-kata dia punya apa tu, prosa kata dia hanya level biasa, 1400 tahun lepas lagi orang dah boleh buat Al-Quran tiruan. Dan memang sangat susah. Dahlah kita orang Melayu nak hafal lagi bahasa lain dah tu. Kita hafal skrip bahasa Malaysia apa pening kepala. Ini dah nak hafal bahasa Arab, level paling tinggi tu, dan boleh hafal. Jadi tips untuk menghafal, tanya pada guru tahfiz. Mereka boleh bagi cara untuk menghafal yang betul. Nak hafal apa-apa pun. Tuan, apa latihan paling ganas tuan bagi ke anak buah tuan dulu? Tak payahlah. Nanti kalau saya cakap, orang kata saya terpaling askar pula kan? Yalah. Okey lah tu. Anggaplah tu semua kenangan. Tapi kalau latihan yang ganas-ganas tu, ialah bukan dengan niat mereging. Saya nak menyampaikan sesuatu, saya pernah merasainya, jadi saya nak mereka juga merasai dan menikmati ilmu tu. Sudah tentulah mereka kena hadap benda tu. Walaupun benda tu
latihan-latihan begitu boleh membahayakan nyawa. Tapi itulah dia, mereka askar kan. Mereka bukannya pengakap. Mereka askar. Jadi, mau tak mau mereka kena hadap. Kan? InsyaAllah lah. Apa beza jin dan iblis syaitan? Jin makhluk yang Allah ciptakan, ada Islam, ada kafir, ada itu. Jin yang jahat, yang syaitan pula adalah sifat. Syaitan terpecah pada dua. Yang pertama syaitan manusia, yang kedua syaitan daripada golongan jin. Itu nama dia syaitan. Syaitan adalah sifat. Manusia yang bersifat jahat dipanggil syaitan. Kan? Jin yang bersifat jahat dipanggil syaitan. Okay? Iblis adalah dia punya top ranking dia. Dia ada satu puak lain khas kepala dia yang menghadap. Okay? Ringkasan lah. Selebihnya boleh tanya Tok Guru, Ustaz-Ustaz ya. Tuan cerita pengalaman kat Mekah yang kena keliling Habibi. Segala dah cerita dah berapa kali tu. Tuan tak berlatih ke lah ni perut ke depan lah tu. Berlatih lah. Ni, perut saya memang kena ke depan. Ciri-ciri askar pencen. Kalau askar pencen dia perut tak ke depan, orang tak percaya dia pencen. Jadi mau tak mau, saya terpaksa mengorbankan saya punya perut. Alasan bang, hidup kena penuh alasan. Kan? Dia dah pencen ni, dia kena bertenang lah. Kan? Dia kena lah naik skateboard kan. Lepas tu saya baru baca dekat mana kata perempuan zaman sekarang ni suka pada lelaki yang ada boncet sikit. Boncet tanda bahagia. Boncet is a new sexy. Orang kata. Jadi saya terpaksa ikutlah trend. Kan? Sebab kata siapa yang perut kecil ni, perut kempis ni, miskin. Orang perempuan zaman sekarang. Lah cakap betul tak perempuan dalam ni? Laki kalau dia perut nipis, dia perut ketul-ketul, perut dia nipis, dia miskin. Kedekut. Jadi perempuan zaman sekarang dia suka perut yang laki yang ada sikit boncet. Kan? Betul tak? Jangan baca komen perempuan. Betul, buncit is bantal peluk. Tengok, you see that orang punya komen, you see. Tuan, baru ni ayah saya jumpa ular kepala itik, paruh dia kuning atas kepala bawah. Cinta mani, ular cinta mani ke? Tuan, ajar cara ukur jarak dalam hutan. Okey, ini saya kena buat video lah. Ukur jarak dalam hutan ada cara-cara dia. Betul. Tapi itu dah level advance. Kalau saya nak mengajar pada orang awam dalam TikTok tentang ilmu hutan, sampai cara tahap nak mengukur jarak dalam hutan, nak tengok macam ni, nak tembuskan mata tengok tu, itu dah level advance. Kan? Takut orang tak boleh nak faham. Dia perkara-perkara macam ni, saya tahu benda tu. Dan bidang saya dan saya tahu. Masalah ni macam mana saya nak sampaikan? Nak sampaikan dalam video, dia kena ada cameraman yang kreatif. Cameraman yang kata, okey, tunjuk tu, nampak tak tu? Dia kena zoom. Susah lah nak buat video-video macam tu. Susah. Setakat pegang handphone kita buat itu, tak jadi bang. Tak jadi, susah. Macam hari tu, saya nak tunjukkan video macam mana nak tengok beza di antara ranting kering dengan dahan kering dengan pokok yang contoh pokok yang bakal tumbang waktu nak buat kemah. Dah jumpa pokok tu pun, saya tak tahu macam mana angle yang saya nak buat video. Itu masalah dalam TikTok ni. Kecuali lah ada orang pandai-pandai. Kalau ada sahabat-sahabat dalam ni yang pandai bab tangkap video, temanlah saya masuk hutan. Saya nak bagi ilmu tapi saya tak tahu angle apa saya nak buat. Kan? Pening saya. Memang saya nak sampaikan tapi nak sampaikan macam mana? Kan? Ukur padang kawat je jangan ajar tuan. Baik, terima kasih Aswad, subhanallah. Tak ada kompas macam nak tahu kiblat. Pertama tengok matahari, yang kedua tengok lumut lautan ringkas lah. Yang pertama tengok bayang-bayang matahari, yang kedua tengok lumut. Dia ada 5 cara dia. Saya bagi 2 cukup, lagi 3 simpan. Guru tak boleh bagi semua ilmu. Kan? Macam tahu kawasan du perkampungan Bunian pula dah. Tuan macam nak jumpa Panglima Hitam?
Nak buat apa? Saya boleh tuan. Itulah. Tuan, tracker orang asli dengan orang Iban mana lagi bisa tuan? Saja nak tahu. Okey. Selalu sifat-sifat orang ni dia nak tahu mana satu lebih baik, mana satu tak lebih baik. Okey. Jungle is neutral. It doesn't matter kamu bangsa Iban, tak kisahlah kamu bangsa orang asli, tak kisahlah kamu orang Melayu, tak kisahlah kamu orang India sekalipun, tak kisahlah orang mana. The jungle is neutral. Itu buku yang dibuat oleh seorang resident British, tentera British ketika beliau duduk dekat Malaysia dulu. Buku tu memang menjadi rujukan kepada satu dunia. The Jungle is Neutral nama tajuk tu. Okay. Dia bukan tentang siapa lagi hebat. Dia tentang skill mana yang kamu boleh guna. Okay. Tak kiralah kamu daripada Iban ke, daripada Dayak ke, daripada Kadazan ke. Bila kamu masuk saja hutan, melangkah saja ke dalam kawasan yang kamu tak kenal, kan? Jungle keliling hutan tu akan bersikap neutral pada anda. Kalau kamu kenal dia, dia akan jadi kawan baik kamu. Hutan tu akan jadi kawan baik kamu. Kalau kamu tak kenal dia, hutan tu akan jadi musuh kamu. Bukan musuh yang kamu nak kejar. That is maksud dia jungle is neutral. Okay. So sebenarnya tak kisahlah ilmu tu datang daripada mana. Bisa ke tak bisa. Kan? Pokok tetap pokok yang sama. Cara menggunakan pokok tu yang akan berbeza. Okay. Faham maksud tu? Contoh, kamu nak memburu dalam hutan, ada dua cara. Kalau kamu nak guna sumpit boleh, macam orang asli buat, ataupun orang Iban buat, ataupun kamu nak guna panah. It doesn't matter. Atau kamu nak guna pisau, macam komando baling pun, tak kisah. Atau nak pasang perangkap. Objektif dia adalah kamu nak memburu. Nak dapat hasil. Cara kamu nak buat, kamu boleh buat dengan apa-apa cara kamu nak buat. Itu pengajaran yang terbaik. Saya suka mengajar ilmu hutan kerana dalam hutan, dia jadi neutral. Dia tak ada pangkat. Dia tak ada hang masuk dalam hutan tu sebagai anak raja. Hutan tak heran hang anak aja. Hang masuk hutan, hang jadi major ataupun jadi sarjan. Orang tak peduli kamu siapa. The jungle is neutral. Sangat bagus. Dia tak peduli kamu siapa. Kamu orang asli pun kamu boleh sesat. Faham? Dia tak kira siapa. Itu nama jungle is neutral. Kalau kamu tak kenal dia akan makan kamu. Okay? Itu pengajaran yang terbaik. Kerana sebab itu saya suka ajar orang tentang hutan. Kerana hutan ni bersifat natural. Neutral and natural. Neutral maksudnya dia tak berpihak. Dia neutral. Dan dia natural secara semula jadi. Dapat? Tuan, betul ke ada lumut yang bercahaya waktu malam? Betul, memang ada. Kiblat tengok jarum dalam air. Kalau bawa jarum dan kalau tahu guna, kan susah. Tak payah tengok lumut je. Kat Malaysia hutan apa yang paling seram? Hutan paling seram. Hutan batu. Saya tuan nampak wajah tuan begitu letih, banyak rehat tuan. Ya, saya agak letih sebab saya baru sampai daripada KL. Semalam saya dekat Kuala Lumpur kan. Pergi ke Lumpur, lepas tu patah balik sini, drive non-stop. Balik sini terus pergi pejabat. Rehat jap, balik. Lepas tu tadi urusan silat anak-anak tu. Ni bawa ada masa kosong. Saya bekas pencari gaharu emas. Oh, bagus. Tuan, apa pendapat tuan tentang perang dunia ketiga nanti? Kalau ikut matematik, kita mati semua. Mati. Mau tak mati? Perang yang melibatkan nuklear. Ya, Kak Long, terima kasih. Terima kasih, Kak Long. Perang yang melibatkan nuklear. Bukan nuklear yang anda tengok Hiroshima, Nagasaki itu saja. Dia melibatkan nuklear ni sampai ke tahap tactical nuklear yang menggunakan artileri saja. Itu dah cukup. Peluru artileri sekarang pun dah ada nuklear. Peluru meriam. Bukan nak tunggu bom. Itu pun dah cukup dah. Okey. Semua negara ada. Itu masalah dia. Semua negara yang ada nuklear, semua ada peluru artileri, peluru meriam yang dia buat skala kecil punya nuklear. Bukan dulu kalau kita ingat nuklear ni, bom yang macam Hiroshima, Nagasaki. Kita ingatkan macam tu. Itu dulu. Sekarang ni, dia hantar dengan artileri je. Dah cukup. Sekali letup. Saya tengok video-video dia punya ujian senjata tu.
Goyang jiwa kita, bergegar. Okay. Dia tembak satu taman perumahan ni gerung rata. Rata bang. Satu taman perumahan je. Dia tak payah besar nak letupkan sebesar Hiroshima tu atau satu bandar, tak payah. Tapi satu tu tembak dengan meriam tu gerung, satu taman perumahan clear. Satu kampung clear. Rata bang. Cuba fikir macam mana kita nak buat kalau perang dunia ketiga. Kan? Waktu tu kita nak cabut keris, nak cabut itu, baru nak belajar ni, baru nak masuk askar wataniah. Tak boleh bang. Jahanam. Kan? Kena ubah cara. Okay. SFUC masih dijalankan ke? Mana anda tahu tentang ni? Zul Hafiz, mana anda tahu tentang ni? Lari tuan duduk hutan. Bila saya cerita, orang tak percaya. Orang kata, kita kena mempertahankan kita punya kampung. Kepala otak nak tahan apa benda? Hang baru nak mesyuarat kampung, mesyuarat JKK pun gedebu, hancur. Sebab tu kata, kalau kamu bukan subjek pelajaran tu, kalau kamu tak ada kepakaran bab tu, jangan bercakap. Bila saya hari tu saya bercakap, saya kata orang tanya saya. Lepas tu diorang letaklah video setengah-setengah. Saya nak tergelak betul lah. Kan? Ada orang yang terlebih alim ataupun terpaling pendekar ke terpaling kan? Komen macam-macam. Ini ingat saya tak baca komen tapi saya tak balas. Sebab saya faham hati saya mengatakan bahawa tu bukan bidang dia tapi dia nak komen kat pulang kat dia lah. Kan? Saya terangkan, kalau terjadi perang dunia ketiga, orang tanya pada saya. Jadi saya jawab dengan jujur. Sebab itu kalau ada perang dunia ketiga, jadi peperangan tempat kita, manakah tempat yang selamat? Saya kata semua sekali kena berpecah, berundur ke dua tempat. Kata, yang pertama, pergi cari bandar-bandar besar. Bukan bandar kecil-kecil tak jadi. Kena cari bandar-bandar besar. Kerana dekat bandar-bandar besar, kat situ anda boleh O-group balik. Faham tak perkataan O-group? Maksud dia regroup. Jadi je perang, pecah. Kita kena berpecah dan kita kena O-group. Kan? Kita kena O-group balik. Reorganize balik diri kita. Ataupun satu lagi cara, berpecah daripada tempat yang kita duduk sekarang, pergi duduk ke tengah-tengah hutan jauh. O-group balik. Baru kita boleh melancarkan serangan daripada celah-celah tu semua. Jadikan itu sebagai satu pinpoint, satu RV, satu tempat tu. Kan? Bila saya cakap itu, kata, kenapa kita nak kena tinggalkan tempat kita? Kita kena mempertahankan kampung kita. Kepala otak kau. Sebab kau tak kenal. Kamu tak kenal peperangan zaman sekarang. Kan? Kamu tak kenal peluru, senjata dan apa benda keperluan zaman sekarang. Kamu tak tahu. Bila orang mengajar tak nak dengar. Kononnya, terpaling jihad. Itu bukan terpaling jihad. Itu bunuh diri. Tak dapat syahid macam tu. Okey? Faham? Tak marah. Pesan. SFUC. Special Forces Ultimate Challenge. Okay. Special Forces Ultimate Challenge. Konsep itu saya yang buat. Saya orang yang buat. Kertas kerja tu saya yang buat. Yang bagi nama, saya yang bagi nama. Itu salah satu saya punya legacy lah. Nama asalnya diberi Nemesis. Konsep tu saya yang buat. Checkpoint campur ujian tu saya yang buat. Mula-mula sekali dibuat untuk kat selatan. Tapi oleh kerana kita tak nak lah jiran kat selatan kita tu terasa hati, digerakkan ke utara. Okay. Tak apa, malam ni saya buka lah rasa. Benda tu saya buat. Konsep kertas kerja apa semua tu memang saya. Okay. Taklah pandai, tapi dah diarahkan oleh Panglima Angkatan Tentera waktu tu. Jadi saya lah buat. Present pada JPP, maaf Panglima, dipresent oleh kena lock dengan Mac. Tak boleh sebut penuh-penuh kat dalam live. Tapi saya buat benda tu. A to Z. Bila dah siap, dah dipersetujui oleh PAT, baru lepas tu dah diluluskan oleh JPP, barulah dibagi kepada komando untuk dielaboratekan secara detail. Secara
halus. Dia baru dia buat, okay, bahagian konsep yang saya buat tu, yang ni, okay, pecahan dia sekian, wasit macam mana, tapi benda tu saya buat. Sebab tu saya tanya tadi, mana dah tahu benda tu. Saya masuk TV3 kan. Saya dah pencin, saya boleh cakap lah. Supaya orang tak boleh claim lah bahawa benda tu. Ni, kan. Ada kat saya. Original ni. Original paperwork apa semua tu memang saya buat. Kalau tak nak tubuhkan skuadron khusus baru, saya dah pencin lah. Nak tolong saya fikirkan boleh bayar. Mahal sikit lah. Mahal sikit. Okay. Aduh. Dah 3 tahun dia pencin. Tuan, apa perlu kita perlukan spy plane macam Singapura? Itu biarlah pengarah BSPP yang tu fikirkan. Tuan, Uni Soviet dengan NATO mana lagi kuat? Maksudnya Warsaw dengan NATO lah ni. Dulu panggil Warsaw. Kan? Okay. I reserve my comment. Kan? Tapi kalau kita tengok sekarang, apa yang berlaku kat Ukraine, kita dah boleh agak lah. Kan? Tuan, apa pandangan tuan tentang perang di Myanmar sekarang? Bagaimana gerakan anak muda membentuk reform? Jangan masuk campur lah rumah tangga orang. Diorang punya cara diorang lain, politik diorang lain, diorang punya ni pun lain. Semuanya lain, Myanmar. Tapi kalau nak tanya, adakah gerakan tu, dia macam ni. Setiap gerakan reform yang dibuat satu dunia, anda pergilah mana-mana sejarah pun, dia ada master of puppet kat belakang tu. Depan tu buat, belakang tu ada master of puppet. Anda cari siapa master of puppet tu, anda akan tahu apa niat sebenar sesuatu benda tu berlaku. Okay? Arab Spring ke, itu ke, mana ke. Anda tengok. Tuan, kalau nak tubuhkan personal arm group yang terdiri daripada civilian, boleh ke tuan? Civilian, boleh, tapi licensing daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Saya baru ditawarkan oleh satu yayasan, dan saya tak mahu sebut yayasan tu dalam live, untuk menjadi CEO kepada satu syarikat. Saya baru sangat ditawarkan. Ada satu yayasan yang besar, kalau saya sebut, orang akan kenal, tapi saya tak perlu sebut, kan? Menawarkan saya menjadi director dan CEO untuk satu syarikat di mana akan buat personal arm guard ataupun grup yang terdiri pada elite forces dalam tu. Saya sedang berfikir sekarang ni, saya tak bagi jawapan kan kepada VVIP tersebut kan, sebab pada saya lagi suka bertenang lah kat tuan hutan ni. Tapi tengoklah kalau hati terbuka ke, kalau kena bodek ke, kalau dia bagi rasuah saya awet Rusia lawa ke mana ke, mungkin saya berubah fikiran. Astagfirullah. Jangan. Kan? Tak baik. Saya sedang berfikirlah. Tengoklah macam mana. Tapi memang boleh dibuat. Malaysia ni banyak bangka tuan. Tak ada. Tuan nak tanya kenapa Menteri Pertahanan mesti datang dari politik, kenapa datang dari askar sendiri. Itu anda tanyalah dekat kita punya mana-mana kerajaan yang tubuhkan tu. Black Hawk Down betul ke askar kita ada? Ya, memang itu memang terbukti. Ambil tuan. Suka-suka, terima kasih. Fikir jauh tu. Awet Korea tuan. Awet Korea. Ambil tuan, jadi CEO tu confirm tambah bini. Tuan, nanti ada dengar tak pasal-pasal kena bebel malam. Contoh kerja apa dia buat tu. Okey. Malaysia ni bagus tau. Kita punya geografi ni duduk kat tengah-tengah. Ni saya bagi idea kat orang. Dan oleh kerana geografi Malaysia ni duduk di tengah-tengah, daripada tukang macam jantung dunia lah orang panggil. Duduk betul-betul kat tengah. Di laluan utama apa tu. Okay. Jadi banyak orang-orang kaya yang berada di Nusantara ni, mereka memerlukan keselamatan. Okay. Bukan maksudnya Nusantara ni Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand tak selamat. Maksud saya, mereka lebih rasa nak orang kaya ni, bila dia rasa dia selamat, dia nak lagi selamat. It's not about money, they don't care. Contoh, kalau kawan ada orang kaya datang ke Dubai, datang ke Malaysia, selain dia punya bodyguard, dia perlukan dia punya special team yang menjaga dia sepanjang dia berada kat sini, di atas apa aktiviti dia nak buat lah. Contoh kan.
Jadi special team tu yang perlu datang daripada yang specialist. Kan? So, saya memang ditawarkan. So, tengoklah nanti saya fikir dulu lah. Sebab benda tu, dia akan jadi sibuk kerja. Korang takkan jumpa saya live macam ni lagi dah. Kan? Sibuk. Memanglah duit banyak. Alah, duit boleh cari lah, geng. Nanti lah, saya fikirkan dulu. Saya fikir dulu. Tuan cerita sikit tentang Abang Jebat. Alah. Kemudian dah. Saya tahu yayasan mana. Yang mana tahu diam. Ya. Wagner macam mana pula? Kenapa dengan Wagner? Kenapa dengan Wagner? Anda kenal mana-mana Wagner? Jadi ahli parlimen tuan boleh jadi menteri pertahanan. Tak mahu lah. Nanti jadi ahli parlimen masuk dalam tu. Saya bukan apa. Saya takut satu perkara je. Saya jadi ahli parlimen. Hari ni saya jadi je ahli parlimen. Besok pagi buka berita. Kan tiba-tiba entah mana-mana hala. Bekas-bekas awet zaman dulu ke. Kan mana ke tiba-tiba lah. Ada gambar bersama dengan dia lah. Itulah inilah. Kan, hari ni baru naik jadi menteri pertahanan. Besok dah ada orang nak jatuhkan. Itu masalah. Kan? Kan? Inilah gambar saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Pertahanan tu, Datuk Fitri tu. Inilah gambar I. Gambar kami ni waktu ni confirm keluar. Kan? Jadi saya rasa kalau saya nak jadi Menteri Pertahanan boleh, tapi saya kena orang politik kan kena berlakon. Jadi saya kena berlakon pura-pura suci lah. Kan? Pergi haji dulu kan. Balik bagi nama tu ada nama haji. Lepas tu apa ni? Jadi orang kata orang muka tu muka jernih lah, muka jernih lah. Ada sifat janggut sikit, nampak alin sikit. Kan? Itu masalah. Dah tahu dah. Apa F-35, F-22, mana boleh beli? Benda tu kalau kita nak, anda kena faham satu perkara. Anda kena faham satu perkara. Sembang kita sembang juga. Air Force, kapal terbang yang daripada Amerika, jet itu, tak kisahlah apa jenis F-14 ke F-18 ke F-16 ke F-22 ke F-35 apa benda pun. Bila dia nak keluar daripada negara dia, yang pertama dia akan downgradekan. Dia tak akan bagi apa teknologi yang dia ada. Dia akan downgradekan. Itu satu. Yang kedua, katakanlah Malaysia ni, ni aku malas cakap ni, tapi aku dah picit, aku suka lah. Kan? Ambil lah satu contoh negara lah yang ada F-18 atau F-16 Falcon Hornet ke Poland, tak kisahlah mana negara pun, dia ada ni. Katakanlah one day Poland ni bergaduh dengan Amerika. Poland bawa F-16 buatan Amerika, tapi dia bergaduh dengan Amerika, jadi dia nak serang Amerika ataupun dia nak lawan dengan kapal terbang Amerika. Tahu tak Amerika ada satu Swiss yang mana kapal terbang Poland ni tak boleh nak tembak kapal terbang Amerika. Dia takkan boleh. I'm telling you. Kau ingat diorang bodoh. Diorang bagi kita, pakailah. Swiss utama ada kat dia. Faham? Ingat dia bodoh. Itu satu dunia game pilot tahulah benda tu. Dia tekan je. Kapal terbang kau tak boleh buat apa. Okey. Dan saya bagi tahu satu lagi lah. Ni ilmu nak bagi tahu kat korang. Ilmu. Bagi buka sikit otak tu. Anda rasa anda buka komputer, laptop anda buka lah komputer lah, laptop anda lah apa semua. Anda guna apa? Microsoft, betul tak? Microsoft kan? Agak-agak korang, teknologi Microsoft nak sampai dekat korang punya dalam atas meja korang tu, yang korang beli dekat Loyat ke apa benda ke, kan? Kedai-kedai komputer mana tu. Agak-agak korang tu, Microsoft tu dibuat kat mana? Agak-agak korang lah, apa benda yang korang type tu, Microsoft utama yang duduk kat sana tak boleh baca ke? Aduh. Sebab itulah kelemahan kita, negara kecil, kelemahan orang Islam zaman sekarang adalah kerana kita lemah teknologi.
Okay. Sebab itulah Amerika marah kat China. Sebab apabila teknologi Huawei itu terlalu tinggi, teknologi Huawei ni masuk bersepah dekat US, bersepah-sepah teknologi China duduk bersepah-sepah kat dalam US tu, kat dalam Amerika. Sebab tu diorang takut dengan China. Sebab apa benda yang korang type dekat korang punya handphone lah, Samsung korang lah, dekat Huawei korang lah, apa benda ke, agak-agak dia punya grandmaster atau dia punya master puppet dia tu, tak tahu ke apa benda yang ada kat dalam. Bagi buka sikit otak ni. Pukul berapa ni? Pukul 2.30 pagi ni. Okay. Sebab tu diorang ada encryption, decryption, segala mak nenek, double encryption, triple encryption, macam mana. Saya ada satu pengalaman, okay. Rupa-rupanya ada seorang engineer, demi Allah, saya pernah jumpa di depan mata saya dan saya pernah bersembang dengan dia, bukan sekali dua, saya pernah tu, dan saya pernah hampir nak bekerjasama dengan dia. Dia adalah senior engineer kepada Microsoft Corporation. Yang bestnya, dia orang Terengganu. Yang bestnya, dia orang Cina. Rakyat Malaysia. Baiknya saya. Okay. Anda cari sendiri maklumat tu. Saya bawa dia ke UPNM. Kata nak bercerita malam-malam. Saya nak cerita. Saya bawa dia. Dia adalah senior engineer Microsoft. Guys, profesor IT korang yang dekat universiti tu, belajar apa yang dia buat. Buku yang korang duk belajar tu, dekat universiti-universiti pasal komputer ni, inilah orang yang buat program tu, yang buat itu, buat ini, coding-coding semua, ini orang dia. Secara senyap, saya telefon VC UPNM. Saya beritahu, bos, Sifu lah, saya panggil dia Sifu. Sifu, saya nak jumpa boleh? Dia kata, ada apa tu? Tak apa, saya tak pejabat Sifu. Saya buat bos. Pak, saya pergi. Saya pergi masuk UPNM, saya ada sedikit kelebihan lah. Saya terus masuk ke pejabat Vice Chancellor. Saya cakap, ni. Dia kata, okey, kau panggil dia. Peter, kau panggil dia. Nanti aku panggil yang profesor-profesor yang ada kat itu. Yang ngajar IT lah. Ngajar sistem komputer lah. Engineering komputer lah apa semua ni. Dia duduk apek ke? Bukan. Kan. Dia punya CV ada kat saya. Dia punya CV, dia punya biodata ada kat saya. Okay. Lepas tu, depan mata saya, masuk dalam bilik mesyuarat. Depan tu, kita minta kita punya askar jaga, jangan ada siapa-siapa pun dekat dengan bilik mesyuarat tu, supaya kita nak dengar apa dia boleh buat. Sebelah sini yang duduknya adalah VC, saya, seorang bos komando, saya tak mau sebut nama, tapi itu bos saya jugalah. Kan, saya bukan komando, tapi yang tahu-tahulah, yang tak tahu sudah. Kan? Dan juga tu, programmer tu. Depan kami, 6 orang profesor UPNM. Termasuk ada, daripada 6 orang tu termasuk adalah 2 orang profesor daripada universiti lain. Profesor tau. Talk about teknologi. Saya ni tak tahu benda. Saya kita ni orang kampung duduk dengar je lah. Pura-pura macam pandai. Kan? Saya pura-pura macam pandai lah. Dengar. Pura-pura ambil kertas. Macam sedang belajar sesuatu. Sedangkan apa benda lah. Orang yang dia ni bercakap profesor. Aku pun tak faham. Tapi pura-pura macam pandai tu kena buat. Kan? Itu kena buat. Okay. Diorang tanya, profesor-profesor tu tanya, apa yang dia boleh bagi. Dia pergi kat depan, dia suruh yang kawan yang Cina ni lah, dia suruh saya buka laptop dia dan tolong tekan. Buka PowerPoint dia, tekan. Itu kerja saya lah. Buka PowerPoint, tekan. Itu je level saya, level tu je. Tekan. Okay, next. Tekan. Itu level saya. Dia duduk depan, dia present. Dia present pasal encryption dan decryption yang dia buat. Yang dia personally buat. Bila dia buat, tahu tak, 6 profesor IT yang ada depan mata ni, bila kita tanya ada apa-apa soalan, seorang pun tak berani cakap apa. Sebab baru profesor-profesor tahu dengan siapa mereka berhadapan. Baru 6 profesor tu tahu dengan siapa mereka sedang berhadapan. Tak berani tanya soalan. Lepas tu adalah profesor tu, tanyalah satu soalan. Encryption dan decryption yang you buat ni, ambil berapa lama untuk pecahkan kod dia?
Tahu dia jawab apa? Kalau ikut calculation, 10,000 years. 24 hours a day for 10,000 years. Baru dia punya encryption dan decryption itu boleh dipecahkan. Saya dengar tu, tergamam saya. Macam mana tuan kenal Cina tu? Ada seorang kerabat diraja dan yang duduk kat luar negara yang kenalkan saya. Tapi saya ringkaskan macam tu je. Saya tahu. Ini semua pengalaman-pengalaman yang Allah pernah berikan kepada saya lalui. Walaupun saya budak kampung, kita pun bodoh, belajar tak tinggi. Tapi Allah temukan saya dengan orang-orang yang hebat. Saya tak hebat. Tapi Allah temukan saya dengan orang-orang hebat. Tu saya cakap pasal pengalaman. Sebab tu saya kata, rupanya hebat dengan orang Malaysia ni. Dia ni, lepas daripada sekolah, tapi sekolah menengah tak habis. Dia pergi, dia ambil semua dan dia terus bekerja dekat Microsoft daripada bawah sampai dia jadi senior engineer, head of senior, something lah. Kalau kita tengok jawatan dia dekat CV tu, saya pun blur tu tengok. Lepas tu tengok dia punya apa yang dia pernah buat kepada Microsoft tu, dia rupanya dia kepala program ni, dia program ni, orang Malaysia tau. Orang Malaysia. Bijak orang Malaysia ni. Lepas dia balik ke sini, lepas dia jumpa dengan saya tu, dia terus ditawarkan oleh adalah negara-negara jiran, negara jiran kita lah. Tapi dia tak nak. Orang macam ni, dia tak fikir pasal duit. Letak pergi $100 juta kat dia ke? Dia tak peduli pasal duit. Yang last saya tahu, oleh kerana kami tak dapat nak, cerita dia adalah kita nak bawa benda ni untuk dia buat pada kerajaan dengan endorsement daripada universiti lah. Kan? Tapi Malaysia ni no money no talk lah bahasa dia. No money no talk. Jadi selepas tu dia balik. Dia keluar balik daripada Malaysia. Dia keluar balik daripada Malaysia. Itulah. Saya bersyukur kan dalam hidup saya Allah selalu temukan saya dengan orang hebat-hebat. Contohnya dalam live ni, ramai orang hebat-hebat dalam live ni. Hebat yang luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin makbul doa atuk nenek saya ke, mak ayah saya ke. Mungkin makbul doa mereka lah kot. Kita tak hebat. Saya sendiri tak ada kehebatan apa. Tapi saya selalu berdekatan atau rapat dengan orang yang kalau kita cerita orang tak percaya. Betul. Contoh, saya punya bos tu, kan? Bos saya yang komando tu, yang jadi ketua tim projek saya sejak tahun 2013, sampailah saya pencen. Dia tu ada kursus dia saja, kursus kepakaran ada 38, bang. Kursus kepakaran 38 lah, bang. Maksud dia dari 38 kepakaran yang ada pada dia. Bukan kursus biasa tau. Kalau kursus kerjaya biasa ni, itu semua orang ada. Semua orang pergi kursus-kursus macam tu. Tapi ini kursus kepakaran. Dia panggil specialist punya course. 38, bang. Saya punya kursus kepakaran pun. Sebab tu, depan saya, bila saya berdepan dengan dia, saya rasa Allah, aku ni macam level budak tadika. Saya adalah 3 kepakaran. Kursus kepakaran saya ada 3 je. 4 lah maksimum. Tak mau cakap lebih. Tapi cakap tu je. Dia ada 38 tau. Bukan dalam negara punya kursus saja, luar negara punya kursus pun ada. Kepakaran tau, specialist tau. Saya pun garu kepala. Sama lah dalam hidup saya ditemukan macam Pak Dabu. Bila saya belajar memburu, saya tak pernah dengar lagi tau orang yang boleh memburu satu malam 27 ekor kijang lah. Saya tak pernah dengar. Rupanya wujud lagi orang macam ni. Sebab tu kata saya, kita ni tak hebat, tapi kita minta, ya Allah Tuanku, temukanlah aku dengan orang-orang yang kau berikan mereka khazanah dan perbendaharaan ilmu. Memang jumpa. Kan? Satu malam 27 ekor kijang, kita pun confuse. Kita ni 3 malam nak dapat seekor kijang pun susah. Kita pun garu kepala. Sebab tu dalam hidup saya ni, saya Alhamdulillah ditemukan dengan orang-orang yang bagus. Rupa girlfriend pun hebat juga. Girlfriend pun hebat juga. Boleh cakap sampai 8-9 bahasa. Itu contoh. Contoh. Mungkin betul, mungkin tak betul. Jangan percaya bulat-bulat. Yang last tu jangan percaya sangat bulat-bulat. Alhamdulillah saya dapat kemunculan. Oh ya kan. Apa beraninya kamu? Memanglah berani. Tak berani jangan jadi lelaki, jangan jadi askar. Awak Rusia tuan hebat. Ustazah Murka ni tak marah. Tahu tak tadi sepanjang-panjang perjalanan daripada KL, balik dari KL, semalam pergi KL, hari ni balik. Daripada KL sampai ke Kedah,
Kami bercerita tentang apa tau? Bercerita tentang awet-awet saya zaman dulu. Oh. Cik tanya, bang, yang tu bagaimana? Oh, yang tu dah jadi pramugari dah. Macam ni. Dia yang tanya, kita tolong jawab. Oh, ya ke bang? Lepas tu saya tanya, dalam banyak-banyak girlfriend abang yang awak kenal, siapa dia yang sampai sekarang awak masih hubungi? Tu sebenarnya soalan pelengkap sebab kita tengah bawa kereta. Saya saja tanyalah, yang dalam ramai-ramai kawan-kawan yang apa perempuan yang abang pernah kenal lah, siapa yang awak ada nombor telefon ke, duk mesej kan? Dia pun ceritalah, oh yang seorang tu ada anak 2 dah bang, dia tu dia mesej saya. Oh, seorang. Lepas tu, yang tu dah Nina. Oh, yang tu kahwin dengan askar seorang. Oh, rupanya kira-kira ramai juga aku punya ex yang baik dengan bini aku ni. Jahanam. kan? Nah. Saya dengan isteri saya okey, kami boleh sembang-sembang bab tu. Kau ada? Kau boleh? Kau tak boleh. Kan? Jadi pakailah minyak cenuai yang mana saya dah sediakan, insya-Allah. Kan? Nak mana dapat minyak cenuai? Tak susah. Tekan saja dekat atas ni. Profil Tuan Hutan, tengok dekat TikTok Shop, masih ada lagi, tak banyak, ada lagi dalam 8 botol aja. Okey. Tapi betul, bersembang daripada KL sampai, guys, saya drive daripada KL tadi sampai ke Sungai Petani, tak berhenti langsung, tak berhenti kencing, tak berhenti minum air, tak berhenti R&R, tak berhenti isi minyak. Tak ada dalam sejarah lagi ya. Saya bawa sebab lekanya bersembang. Bersembang dengan isteri, bab bekas girlfriend. Terus tangan tu jadi kejang siap, muka laki kena confident. Kita lelaki kena confident. Muka tenang. Tangan kerah. Okey. Kan? Tapi tak berhenti guys. Salam tuan, kalau karang gigi sikit boleh masuk. Saya tak tahu bab tu. Semangat tak mengantuk, betul-betul guys. Okey. Louis Hamilton bukalah. Terima kasih ramainya bagi gift. Ya Allah, subhanallah, 100,000 like lah. Lajulah korang. Baguslah. Tak lengoh lah. Maco nak kena ada kan? Betul-betul. Takut cerita makin panjang tu nak cepat sampai. Kalau berhenti takut kena tinggal. Bukan berhenti takut kena tinggal. Saya takut bila berhenti, nanti isteri saya mood jadi tak elok. Jadi sementara mood dia elok tu kita terus. Jangan berhenti. Saya tak berhenti guys. Daripada KL tu, daripada Plaza Tol Duta sampai ke Plaza Tol Sungai Petani, saya tak berhenti. Kencing pun tahan. Tahan. Relax. Kan? Takut mood bini berubah. Mood dia tengah elok. Dia nak sembang bab girlfriend kita lama. Jadi kita diam. Relax. Oh, iya ke? Macam ni. Kan? Takut mood dia berubah. Kalau kata kita berhenti, pergi buang air ke apa, mood dia berubah, masuk kereta, alamak dah lain dah. Tak boleh. Jahanam. Tuan ada tak petua bagi hilang sakit rabun? Rabun jauh. Oh, tak ada Jess. Tuan ada petua tak jika anak-anak tertengok benda tak elok? Oh, ini masalah zaman sekarang ni, betul tak kan? Jangan kata anak-anak saya pun risau juga. Dia duduk buka dekat Y tu dengan, walaupun kita sekarang kita dah buat parental ke apa semua tu, tapi tetap zaman anak-anak kita ni lain lah. Tak ada betul guys, kecuali kita kena monitor dan juga kita kena apa ni? Banyak kena tengok benda lain. Okay? Nak halang tak boleh. Kalau kita halang dia, depan kita je dia tak buat, nanti dengan kawan-kawan dia buat juga. Itu masalah dia. Alah, bini saya pun selalu tanya juga semua nama ex saya dia tahu. Isteri tuan tentera juga ke? Dah berhenti dah. Ada dalam bentuk kartun kotak-kotak. Betul. Ya Allah, 150,000 like. Ini mungkin kepakaran anda. Bagus. Jom kita tengok malam-malam ni pukul 2 ni siapa yang tak tidur lagi. Kejap lah. Saya tekan host kita nak kacau orang. Tak ada. Tak kenal lah, tak ada. Biarlah, kita lah. Kacau saja tuan. Saya tak follow dia. Invite Tok Singa. Dia live ke?
Saya dekat Pengkalan Leban Man. Oh, dekat je. Saya dekat ni je. Kami pada sijil kepakaran tuan. Bagus. Live ngacap tuan. Tak nampak pun, dia dah off live pun. Acap S adol lah tuan. Pergi bagi tahu kat Acap kata. Sebab saya tak ada pun kat sini. Saya tak ada pun. Creator kat sini Acap saya try. Acap. Tak ada pun. Tak ada. Offline lah. Oh, ni co-hosting. Dia ada co-hosting ni. Tak boleh masuk. Dia tengah bersembang awet mana lah. Biasa tu. Kes Acap hilang tu pun tak tahu. Tuan Rani CO23 kenal tuan? Oh, kenal Rani. Scott. Dia tengah live dengan kau. Betul lah tu. Tuan pasal Ecuador tu apa pasal? Entah. Pelik lah. Dunia tak stabil lah sekarang guys. Tadi kita kata nak end pukul 2. Sekarang ada 2.45. Ini sudah tak betul ni. Okeylah, 15 minit lagi lah. Boleh Ustaz Hafiz dah jumpa ke? Tak tahu, saya tak kenal, saya tak terlibat, saya tak ambil tahu pun. Depan hotel SSL Trader ada camp tentera tuan. Okey tak? Tak tahu. Tuan kenal Ustaz Rosli? Tak kenal. Dan Regiment Ranger ada Melayu ke tuan? Ada. Ramai pula tu. Ini perangkap betul lah. Saya rasa korang perangkap saya lah. Tadi saya kata nak end live pukul 2. Macam mana sekarang pukul 2.47 ni? Oh, saya kena perangkap lah. Saya masuk dengan perangkap korang ni. Tuan kisah Maunah tahu tu? Malam masih muda tuan. Yalah. Itulah korang tanya soalan yang membuatkan saya terpaksa bercakap. Aduh, betul Gomusang banyak ilmu betul saya tak tahu. Tip menjana stamina tuan. Apa penawar prostat? Alamak. Macam mana cakap Penawar tu tak ada lah. Kita nama ikhtiar tu ada lah. Daun durian Belanda tu ataupun buah durian Belanda. Ilmu kalih masa ni tuan. Betul lah. Saya rasa korang punya masa. Korang ni ada ilmu ni. Cenuai nak simpan macam mana? Kena simpan dalam apa? Tak apa. Simpannya macam mana? Regimen Sarjan Major memang ajar kawat ke tuan? Ya, bukan. Dia memang kepakaran dia. Simpan 4 Kedah tuan. Oh, orang kampung. Tuan macam mana nak hilangkan sakit rusuk kalau lari? Oh, waktu lari yang sepedih tu. Praktis bang. Itu bukan rusuk sebenarnya. Itu apa nama organ tu? Tuan masih tunggu layan gift? Tak, saya tak tunggu. Saya tak kisah. Gift tak gift saya tak kisah. Kan orang bagi kita kumpul. Saya tak pernah tunaikan, lepas tu kita sedekahkan pula. Okey. Raja Sepit, Assalamualaikum tuan. Terima kasih kerana menjadi pegawai contoh yang baik, banyak jaga kebajikan. Oh, pernah jadi anak buah saya kan? Pernah jadi anak buah, alhamdulillah. Ilmu lipat masa macam tuan cerita sikit tuan please. Ilmu lipat masa. Wal as. Innal insana lafi khusr. Hang lipatlah masa kok mana pun. Hang belajarlah ilmu macam mana pun. Telah Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Siapa yang ada saka ni mesti ramai tinggalkan live ni. Saya start sebut pasal Al-Quran, saya nak sebut dia pasal ayat Quran, ramai orang akan cepat-cepat scroll. Orang yang scroll tu confirm dia saka. Kan? Dia ilmu lipat masa benda. Kan? Wal as, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita memang dah rugi dah. Okay? Dia memang kita dah rugi dah. Oh, Saka dah Muslim. Itu macam ilmu lipat viewer je. Ramai lari dah. Ramai left tuan. Normal. It's normal. Itu normal. Tuan ceritakan tentang kandang anak langkau di Bantreka. Saya tak pernah berkhidmat dengan beliau. Beliau senior, jauh lebih senior. Al-Fatihah untuk Tuan Fitri. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Sembilan minit ya? 9 minit Pukul 3 kita tidur. Saya pun nak tidur lah. Baik, macam mana zaman nakal mesti ada tuan? Ya. Setiap orang
ada zaman hitam dia. Setiap orang ada zaman bodoh dia. Setiap orang ada zaman nakal dia. Kalau dia tak dapat 3 zaman hitam, zaman nakal, zaman bodoh. Kalau dia tak buat 3 zaman ni, dia akan jadi juga salah satu zaman. Dia mungkin tak nakal, dia mungkin tak ada zaman hitam, tapi dia ada zaman bodoh. Ataupun dia Allah takdirkan lalui 3 zaman ni, zaman nakal, zaman hitam, zaman bodoh. Setiap orang dia mungkin menempuhi zaman tu. Jadi pesanan saya mudah je, kan? Kita ni nak berjalan kat depan. Tak ada mana-mana pelajaran bila kita berjalan kat depan, mata kita pandang kat belakang. Nak jalan kat depan, tumpukan mata ke depan. Memang benar, makin kita berjalan ke tempat yang makin terang, kita duduk kat gelap. Kita nak berjalan ke tempat yang makin terang di depan. Apa yang berlaku? Sentiasa ada bayang-bayang hitam dekat belakang. Betul? Makin kita pergi ke tempat terang, makin hitam bayang-bayang kita tu. Bayang-bayang hitam tu ikut kita. Jadi bayang-bayang, biarlah tinggal bayang-bayang. Okey. Jangan kita berjalan tengok bayang-bayang. Masuk longkang. Mesti ada orang rekod ni. Rekod benda macam tadi tu, nasihat macam tadi tu bagus. Rekod. Lepas tu cut dia, letak dekat anda punya TikTok. Macam benda macam tu bagus. Okey. Masuk dalam TikTok anda, masuk dalam anda punya tu. Jadikan benda tu. Sebarkan benda-benda macam ni supaya tu. Jangan sebarkan bab saya cerita pasal awet Rusia, pasal apa semua. Benda macam tu tak payah sebarkan. Kan? Okey. Okey? Sebar benda baik-baik. Guna sonok TikTok ni sonok. Sebab kita boleh santai. Okey? Okey? Dari tadi cerita awet Rusia ni, mau tak ada rindu kat dia. Dia baik, dia sangat baik. Bagus. Dia sangat baik. Baik, bijak, cerdik, membantu saya, bantu keluarga saya, bantu bisnes saya. Bagus sangat. Sedangkan dia tak perlukan saya pun dah hidup dia. Tu. Susah cari orang macam ni tu. Dia tak perlukan saya pun dah hidup dia. Dia sendiri kaya raya, dia sendiri berjaya, dia sendiri hebat. Tapi dia boleh rapat dengan saya. Tak tahu apa yang dia nampak pada saya. Punyalah baik orang dia. Sedangkan dia anytime dia kata, who I? Dia kalau ikutkan standard tu, dia boleh pandang saya sebelah mata je. I'm nobody. Okay. Cenai tak ada, cenai tak ada. Dia nampak kopi tu tu. Tak pakai jodoh. Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Bukan bab-bab cenai. Saya tak pernah pakai. Okay. Aduh. Tuan dalam hutan pernah tak jumpa benda pelik-pelik? Itulah. Freddy, tuan kenal DSA? Tak kenal dan tak nak kenal. Orang macam tu tidak memberi apa-apa positif. Hanya memburukkan dan merosakkan keadaan dan juga situasi dalam TikTok. Tak bagus. Kan? Sebab itulah. Dan TikTok ni bagus tau. TikTok ni, saya tengok dalam TikTok lah neutral. Dia macam hutan. Macam saya cakap tadi kan, jungle is neutral. Setuju? Kan? Jungle, dia bersifat neutral. Sama TikTok bersifat neutral. Kamu jangan fikir, kau glamour kat tempat lain, kau masuk dalam TikTok, kau akan glamour. Kalau setakat 500,000 follower, you are nobody dalam TikTok. Tu TikTok. Setakat 100,000, 200,000 follower, kau bukan sesiapa dalam TikTok. Kau 1 juta follower pun orang masih pandang macam tu je. Tu TikTok. Sebab tu orang macam tu saya tak layan. Saya tak nak layan, saya tak nak kenal pun. Kan? Saya 600,000 follower. I am nobody. Saya sendiri nobody dalam TikTok. I am nobody. Kan? Awet menari sikit-sikit pun dah ada 700,000. Serius saya kata. Kadang-kadang orang content creator ataupun orang-orang yang siapa ni? Tengok 800,000 follower. Itu TikTok. TikTok lah tempat yang adil. Dia macam bersifat hutan. Itu saya suka TikTok. Dekat TikTok kan tak ada hang Datuk ke, hang Datuk Seri ke, hang Tan Sri ke, hang Meja ke, hang meniaga nasi ayam ke. Orang tak peduli hang siapa. Orang cuma tengok
adakah anda memberi satu benda bermanfaat pada orang? Satu. Yang kedua, adakah anda membuatkan orang selesa dengan anda? Dua. Itu TikTok. Kan? Sebab itu saya tengok orang pergi menoreh getah. Dia buat live. Dia punya live tu ada 3,000 view lah. Gift datang macam-macam. Dia menoreh getah Ada orang tu dia buat live sampai masak. Saya perhati tu. Live memasak dekat pasar malam. Sambil dia meniaga pasar malam ni dia masak. Dia punya live tu 4,000 orang mandang tau. That is TikTok. Anda takkan jumpa dekat social media lain. Betul. Jual nasi lemak. Pagi-pagi jual nasi lemak. Saya tengok view dia. Mana datang orang ibu-ibu ni tengok ni. Itulah TikTok. Dalam TikTok, Meja Fitri, Tuan Hutan, nobody. I am nobody. Okay. Dekat tempat lain mungkinlah artis kah hebat kan masuk TikTok, you are nobody. Okay. Itu saya suka tentang TikTok. Jadi dalam TikTok ni dia siapa-siapa boleh jadi top. Siapa-siapa boleh jadi naik. Siapa-siapa boleh ada puluh ribu, ratus ribu follower. Ada orang tu kadang-kadang dia letak video 2-3 video je. Dia tak payah post setiap hari video. Tapi Allah takdirkan salah satu video tu FYP. Follower dia jadi 200 ribu. Betul. Tu sonok tu TikTok ni. Tuan rasa askar adalah satu kejayaan bagus ke? Dekat pukul 3 lah. Korang pandai nak memukau. Korang pandai pukau saya. Dekat-dekat saya nak end live dia, korang bagi soalan-soalan yang membuatkan saya teringin nak jawab. Sengaja korang Sengaja sengaja korang tu ilmu lipat masa ni. Itu kepakaran kami tuan. Dah agak dah. Kan? Mbak tanya soalan mbak, macam mana nak cuci pisau keris lama macam mana. Memang saya ada ilmu tu. Memang saya nak bagi. Tapi saya tahu kalau saya bagi, jawab soalan ni saja dah 10 minit. Lepas tu soalan kedua pula. Orang tanya pula. Korang tanya lagi soalan pelik-pelik kan. Last jauh paling menembak. Tuan, last paling jauh paling tembak berapa meter tuan? Nampak soalan-soalan macam ni macam saya excited nak jawab. Itu dah tambah 5 minit. Dah 15 minit. Korang pandai. Saya nak end live dia, korang akan buat macam-macam. Patutlah tadi janji pukul 2. Tiba-tiba. Patutnya pukul 2 dah end live. Awet Rusia baikkan tuan, cerita sikit. Tengok ni semua tu. Pulada susah ke tuan untuk YO. Tengok. Tengok ni semua soalan-soalan korang. Setiap orang ada kepakaran masing-masing. Kami pakai bab ni lipat masa. Okeylah, saya bagi last. Saya akan pilih satu soalan. Satu soalan je, lepas tu kita end live. Terima kasih yang tap-tap screen. Jadikan dia 200 ribu. Terima kasih. Okay, kejap View cincin. Ni view cincin. Tak ada apa dah. Saya tengok ada soalan, aku mana tahu ada satu soalan yang bermanfaat untuk kita bincangkan ramai-ramai. Pasal keris tak? Senjata paling best. Okay. Macam mana kenal ngawet Rusia? Tak ada manfaat kalau saya jawab soalan tu. Tuan cerita pengalaman tengah cari cunia bunian. Tak ada manfaat kalau saya cerita benda tu. Sebab benda tu biasa. Kejayaan askar tuan bagus tak tuan? Atau tentang Pulada YO? Itu latihan tentera tu normal. Jam apa Syok pakai? Saya pakai T-Rex tu. Saya pakai T-Rex tu. Kata dengan bela diri terpanjang. Okay, satu soalan je saya tengah cari. Satu soalan yang saya boleh bantu, mana tahu benda tu memberi manfaat kepada orang ramai. Kejap saya sedang baca. Banyak lintas sampai ke? Memanah sambil berkuda. Tu kena buat latihan. Practice make perfect. Macam mana kita nak kesan trap dalam hutan. Yang tu sama juga. Itu ada teknik-teknik dia dalam rintis serang dan juga kursus rintis serang dan juga askar jutera. Dia orang pandai bab tu. Tak dia cakap, dia kena tunjuk. Tuan, senjata tradisional paling bahaya. Ikhtiar hidup lautan, tuan, kisah tauladan, cuci keris, bahan media sosial. Komen pasal scene tembakan dalam filem tuan, banding senjata real, tentang senjata, langkah suka, panglima hitam. Cuci besi lama tu tak ada apa. Tu simple je tu.
Perkampungan bunian, susah nak bagi tahu benda yang tak nampak, guerrilla warfare, tim untuk hadir temuduga, macam nak setting supaya hidup. Nak jawab kalau soalan ni, ini soalan patut tanya pada ustaz ni. Tuan tentang nak keluarkan mas dalam bunian, tak penting sebenarnya. Tak penting cakap tu terang. Sesat dalam hutan, barang pun hilang, apa nak buat tuan? Saya dah ajar dah. Ada kat video sebelum ni, yang saya buat demonstrasi. Kita pasal kiamat, orang akan mengantuk. Benda yang paling mengerikan tuan pernah jumpa kat hutan, jerat pelanduk kalau sesat, cuci keris, win heart and months, tak lena. Kejap nah. Kehebatan TMJ waktu bawah jagaan tuan, saya tak mau cerita lebih-lebih. Nanti orang kata, apa ni, saya tumpang populariti. Okey, cara elak sihir pengasih, ramai ustaz dah ajar dah ni. Cuci keris tak boleh buat live. Dalam live tak boleh tu, dia kena tunjuk benda tu. Betul tak? Kalau bercakap dia tak jadi, dia kena tunjuk cara tu. Langkah Dubai. Tak. Bagi jadi dulu. Kek tapak kuda, busa saham. Okey lah. Okey, apa hubungan Gunung Jerai dengan Gua Ikan? Tak tahu. Tadi okey. Kampung Sebagai satu okey. Lain. Apa soalan lagi? US Marine dah cerita. Manfaat bersuluk, kelebihan. Kuat ingat kata otak, dah cerita banyak. Dah ulang dah ayat tadi. So, there's no good question pada malam ni. Tidak ada soalan yang boleh dijawab dengan bermanfaat. Macam ni lah sahabat. Macam ni lah. Kata last. Boleh. Saya terdengar tentang satu pesanan yang sangat bagus tentang zaman ini. Yang ni saya benarkan anda rekod dan anda letaklah dekat mana rekod, lepas tu potong elok-elok, edit, letaklah dekat anda punya TikTok. Jangan lupa hashtag tautan. Hashtag tautan, hashtag majority, buatlah. Okay. Dia macam ni. Saya dapat satu ilmu yang baik tentang zaman sekarang. Zaman sekarang ni yang sedang kita hadapi, lebih-lebih lagi anak-anak muda yang berumur belasan tahun, yang berumur 20-an dan 30-an. Ini adalah generasi anda, ini adalah masa anda. Anda sedang berhadapan dengan satu dunia ataupun satu keadaan yang mana segala benda nak masuk ke dalam otak anda. Dengar kata-kata saya ni. Segala benda datang kepada dan menyebabkan diri anda susah nak dapat ketenangan. Anda, adik-adik, anda akan jadi cepat stres, depression lah, segala-gala yang anda duk rasa sekarang ni kerana terlalu banyak information, maklumat-maklumat yang diberikan kepada anda yang sebenarnya anda tak perlu. Okay? Yang sebenarnya anda tak perlu. Anda tak patut terlibat pun dalam banyak benda yang anda didedahkan setiap hari ni. Anda tak perlu. Dengar kata-kata saya sebelum saya end live ni, iaitu tak guna anda melihat air terjun yang datang mencurah-curah. Sedangkan ketenangan anda boleh dapat dengan cara tumpukan kepada titisan-titisan air. Dapat pengajaran malam ni. Semoga bermanfaat. Okey? Okey? Nah, itulah masalahnya. Nak tenang, pergi tengok air menitik tu. Tak, anda tumpukan. Tak, insyaAllah anda akan tenang. Tapi, masalahnya anda setiap hari tu dia air turun macam air terjun. Punyalah banyak. Sampai anda tak tahu. Tak boleh nak tumpukan apa benda pun. Segala bab anda nak masuk. Segala bab anda nak kena tahu. Itu masalah zaman sekarang. Okay?
Okay. Bab politik lah, bab negara lah, bab luar negara lah, bab itulah, bab viral lah, bab artis lah, bab itulah. Segala benda terlalu banyak maklumat yang anda masuk. Buka dekat TV lain, buka kat handphone lain, buka dekat ni channel lain tu lain. Terlalu banyak sangat. Sampaikan itu yang menyebabkan anda jadi stres, anda jadi tak betul, anda jadi tekanan, anda jadi tak tenang. Dapatkan ketenangan dengan cara tumpukan satu perkara, buang benda lain, air terjun besar tu tak payah fikir. Fikirkan yang mana air menitik, tak, itu lagi syok. Confirm anda tenang. Boleh? Okay. Ini semua benda nak fikir. Dunia tengah berperang, zaman akan datang. Simpson punya, kartun Simpson punya prediction, konspirasi lah segala mak nenek, pasal COVID lah, pasal itu, segala benda, terlalu banyak sangat benda yang anda nak fikir. Tak perlu pun. Relax ya. Okay, jom kita pukul 3. Benda macam tadi boleh anda cut, letak kat tu sebagai ingatan. Okay. Terima kasih kerana berada dalam live saya dan terima kasih 2 jam bersama dengan saya. Terima kasih di atas gift-gift yang banyak. Terima kasih juga kepada yang tekan like tu dia, 223,000 like. Alhamdulillah. Semoga Allah bagi rahmat kepada semua yang ada di dalam live ini. Kata-kata terakhir saya, dan seperti mana yang diberitahukan oleh orang alim-alim ulama, ahli sufi dan juga wali-wali zaman dulu, jika Allah suka kepada seseorang, Allah sayang kepada seseorang, maka Allah akan bagi dia kefahaman agama. Dengar betul ayat tu. Allah bagi dia faham agama, bukan tahu agama. Tahu agama, semua orang ada tahu tentang agama. Nak tahu agama tak susah, pergi belajar ambil sijil, sampai PhD anda boleh dapat. Itu maksud anda tahu agama. Tapi belum maksud anda faham agama. Kena tengok itu dulu. Nak tahu agama, padri Kristian lebih tahu agama Islam daripada kita. Berapa ramai orang bukan Islam yang boleh dapat SPM A1 pendidikan Islam. Mereka tahu agama, tapi adakah mereka faham agama? Kat situ yang kita nak cari. Semoga bermanfaat live ni. Semoga anda dapat kesedaran dan semoga Allah bagi kita kesejahteraan dan kefahaman agama yang sebenar-benarnya. Boleh? Saya berdoa pada Allah, sesiapa yang berada dalam live saya dan setiap live saya sebelum-sebelum ni, yang mana kita tak dapat berjumpa di dunia sebagai kawan, insya-Allah kita jumpa ke akhirat sebagai jiran. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sign off loh. Jom tidur.